Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Cikgu Nasihi bin Azmi. Sekarang saya berkhidmat di SMK Bukit Gambir, Takak, Johor. Inovasi saya adalah model PAS iaitu Portable Human Anatomy System. Saya mewakili PPD Takak, Johor dalam pertandingan ini iaitu pertandingan anugerah inovatif bagi kategori individu sekolah menengah. Inovasi ini telah saya gunakan dalam PDPC saya bagi subjek biologi dan sains serats. Ia dilaksanakan sejak 5 tahun yang lepas lagi. Semenjak saya mengajar di sebuah sekolah pedalaman di Sabah iaitu SMK tahun kursi 2. Seterusnya, model PAS ini saya gunakan jua dalam PDP saya di sekolah baru iaitu SMK Bukit Gambir ini. Inovasi ini juga tidak pernah memasuki di mana-mana pertandingan inovasi. Diharapkan perkongsian dari dampak positif dari kajian demi kajian yang saya lakukan menggunakan model PAS ini dapat membantu dalam memberi cetusan idea positif kepada seluruh guru-guru STEM di Malaysia, khasnya yang mengajar subjek biologi di sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman yang ketiadaan alat bantu mengajar sebagai pemudah cara dalam sesi PDPC mereka. Inovasi yang diberi tajuk Portable Human Anatomy System iaitu PAS ini merupakan alat bantu mengajar yang fleksibel, boleh dilipat dan dibawa ke mana-mana. Saya menghasilkan idea model PAS dari bahan terbuang dan alat bantu mengajar ini direka khas bagi membolehkan pelajar bergiat aktif dalam sesi PDPC. Model PAS ini juga penghasilannya adalah selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu dalam anjakan yang ke-10 memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Model ini juga bertepatan dengan apa yang ada dalam SKPMD 2 iaitu aspek 2.4 iaitu sumber pendidikan diurus dengan baik bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan murid secara tuntas melalui bahan bantu belajar secara mawujud. PAS juga menyokong 5 standard asas amalan PK21 iaitu elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti dan nilai etika. Bagi melihat keberkesanan PAS, saya akan memfokus dalam topik sistem rangka manusia iaitu tajuk dalam bab yang ke-14. Berikut adalah standard kandungan dan standard pembelajaran topik berkenaan. Dalam kajian yang telah dilakukan, saya dapat menggariskan beberapa objektif dan penghasilan PAS. Antaranya adalah yang pertama, murid dapat mengenal pasti nama tulang yang membentuk sistem rangka manusia. Yang kedua, murid dapat membezakan sistem rangka paksi dan sistem rangka appendage manusia. Yang ketiga, murid dapat memberikan penerangan fungsi bagi setiap tulang manusia. Kumpulan sasaran utama dalam penghasilan PAS adalah pelajar yang mempelajari subjek biologi yang berada di tingkatan 4. Kos keseluruhan yang saya gunakan adalah sekitar RM15. Penjimatan dapat dilakukan oleh saya mengambil sisa plywood yang pakai yang dibuang di tempat pembuangan sampah. Saya potong elok-elok, cantum baik-baik dan cat untuk membentuk model PAS. Perbezaan Portable Human Anatomy System PAS dan model rangka manusia konvensional adalah PAS bersifat mudah alih, murah dan guna bahan terbuang. PDPC yang memusatkan murid menempati kehendak pembelajaran abad yang ke-21. Masalah yang ditangani oleh PAS adalah ketiadaan alat bantu mengajar iaitu model skeleton manusia, khasnya dikebanyakan di sekolah pedalaman dan di luar bandar. Model skeleton konvensional juga dilihat tidak praktikal lagi kerana sukar dibawa keluar dari bilik darjah bagi kumpulan pembelajaran murid. Selain itu, guru boleh menghasilkan sendiri PAS dengan bahan terbuang di sekitar mereka bagi tujuan PDPC berkongsikan murid yang nampak lebih berkesan. Kaedah PDPC tradisional topik sistem rangka selalu berpusat kepada guru yang hanya memberi penerangan topik sistem rangka. Pelajar mendengar penerangan guru dan terlibat dalam sesi PDPC secara pasif. Seterusnya, pelajar mengumumkan soalan. ABM card yang kerap digunakan oleh guru-guru secara tradisional adalah model sistem rangka manusia. Masalahnya, model ini di kebanyakan sekolah menengah tiada ataupun sudah rosak. Ujian pra telah dilakukan untuk menguji keberkesanan tahap pengetahuan, pemahaman dan kemudian pelajar dalam tajuk sistem rangka manusia menggunakan model konvensional ini. Kaedah PDPC menggunakan PAS pula, pelajar terlibat akan membaca bahan rujukan topik sistem rangka berdasarkan buku teks sambil memegang set-set tulang dari model PAS. Pelajar membuat sesi pembentahan. Setiap nama tulang dinamakan dengan jelas dan dinyatakan pula fungsinya secara terperinci. Proses touch dan model hands-on ini akan memberi impak positif kepada daya kreativiti dan kognitif pelajar. Kolaboratif bersama rakan sekumpulan sebenarnya membetulkan nama dan fungsi tulang yang dia kurang tepat juga dapat dilakukan secara bersama oleh mereka dalam kumpulan. Peranan guru adalah pemudah cara. Ujian pos menguji keberkesanan aras pengetahuan, pemahaman dan kebelian pelajar dapat dilakukan.
Berikut adalah gambar raja kaedah pembinaan PAS. Yang pertama, papan dan bahan yang tebal dikumpulkan untuk penyediaan model PAS. Yang kedua, papan dipotong dan dicantum di bahagian atas dan di bahagian bawah dengan menggunakan ensem. Yang ketiga, model tulang pasi dan tulang appendage disediakan menggunakan cardboard atau polystyrene yang sudah terpakai. Yang keempat, model PAS yang siap digunakan. Fasa penambahbaikan dengan nasihat pakar atau expert advice di bawah bimbingan pakar perubatan iaitu Dr. Nasimus yang merupakan pengarah Hospital Kota Belud Sabah telah dilakukan. Analisis dibuat terhadap hasil ujian pra dan post. Jom kita lihat reaksi pelajar saya dalam menceritakan perihal tulang rangka manusia. Tulang rusuk pun boleh menjadi tulang rusuk. Happynya dia. Ini serum, pada itu tulang dada. Ini tulang rusuk. Sesi sebaluas manfaat PAS telah dilakukan melibatkan penerangan penggunaan model di sekolah berdekatan berserta ujian keberkesanan PAS, promosi keberkesanan PAS di kalangan guru mata pelajaran biologi dan sains teras juga telah dilakukan di beberapa buah sekolah. Promosi model PAS di kalangan komuniti sekolah juga dilakukan bagi program TS25 di SMK Bukit Gambir, Johor. Model PAS ini juga telah dibuat perkongsian di media sosial dengan 507 views dan 35 likes. Nama dia portable human anatomy system ataupun PAS. Kenapa kami buat? Sebab di makmal kami, di sekolah kami tidak ada tulang rangka yang sebenarnya. Jadi kami buat beginilah supaya untuk pembelajaran. Kami sudah guna di sekolah kami. Nampak perbedaan pemahaman dia. Bila guna ini yang belajar itu nampak lebih paham. Kelebihan PAS ini, pertama kalau dia rosak, senang dia mengganti sebab dia polystyrene. Kalau mau ganti pun kalau polystyrene horas dia. Sama kedua kalau bukan di tulang-tulangnya nih, dia boleh lipat. So kami letakkan extension di belakang. Empat dapatan yang saya peroleh dari penggunaan model PAS adalah berlakunya peningkatan peratus markah pelajar dan ujian pra dan post dari markah 63.25% kepada 91%. Penggunaan PAS dalam pedagogik juga dilihat telah mencirikan lagi sesi PDPC. Pelajar telah berkeyakinan dan bermotivasi dalam sesi PDPC. Mempersiapkan pelajar dan PAS dilihat amat membantu guru dalam memberi kefahaman kepada pelajar bukan sahaja dalam topik sistem rangka, malah sistem-sistem lain melibatkan anatomi manusia. Kesimpulannya, daripada ujian pra dan post serta maklum balas pelajar yang saya perolehi, murid telah dapat mengenal pasti nama tulang yang membentuk sistem rangka manusia dengan berbantukan model PAS. Murid juga telah dapat membezakan sistem rangka pasi dan sistem rangka appendage manusia dengan lebih tepat dengan menggunakan model PAS. Murid juga telah dapat memberikan penerangan fungsi bagi setiap tulang dengan tepat setelah menggunakan model PAS. Sekian, terima kasih.